Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi di dalam rancangan seperti biasa kita pada pagi ini, iaitu tak lain dan tak bukan, iaitu Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita menelusuri lebih jauh, kita nak memberitahu perkembangan terkini berkenaan dengan COVID negara setakat semalam 22 Oktober 2020 mencatatkan kes baharu sebanyak 847 kes, yang mana 842 kes tempatan dan 5 kes import, dan jumlah kematian baharu seramai 5 orang dan kes sembuh baru seramai 486 orang, dan jumlah kes keseluruhan sebanyak 23,804 kes. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kes kita semakin meningkat. Secara umumnya kita tahu, jadinya mudah-mudahan kita doa, setiap hari kita doa supaya negara kita khususnya dan dunia amnya agar dapat memenangi melawan penyakit COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak terus kepada program kita pada pagi ini dengan topik yang akan kita kupas pada hari ini, ialah tak lain dan tak bukan, iaitu ibadah lisan dan hati, yang akan dikupas oleh ustaz kita, iaitu panel kita pada pagi ini, iaitu orang yang sangat dikenali, iaitu tak lain dan tak bukan Ustaz Halimdin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Macam mana perjalanan Ustaz tadi? Alhamdulillah, ada roblok tapi tak tahan nampak lepas. Alhamdulillah. Dia tahu Ustaz ini nak panggil Ustaz ini Ustaz. Ya, berkat Jumaat hari ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 011 12336480 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi Ustaz, dah sedia Ustaz? Kita nak mengupas topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan ibadah lisan dan hati. Kita bermula dengan mukadimah untuk topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Apa khabar sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak, seselari yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 6 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijri. Jangan lupa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan kelahiran Nabi SAW, bulan Rabiul Awal yang mulia. Dan sudah tentulah, ya, di antaranya kita perlu merenungi, melihat kepada kehidupan kita. Apakah kita sehingga pada saat ini ada rasa rindunya kepada Nabi SAW, ada rasa cintanya kepada Nabi SAW, ada rasa sayangnya kepada Nabi SAW, kerana baginda lah, iaitu Nabi SAW yang disebut sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kata Allah, bagi kamu pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, iaitu ikutan, contoh, tauladan, suri tauladan yang baik untuk kita contohi, untuk kita ikuti, iaitu kata Allah, bagi mereka yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dan mereka yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini tajuk yang kita akan bincang, tajuk yang kita share, kita kongsi, kita nak amalkan, ini di antara yang kita akan follow dan kita ikuti sunnah-sunnah yang ada pada diri Nabi SAW. Dan bila mana disebutkan tadi oleh Da'i Fahmi, tuan-tuan, tentang ibadah, maka bila disebut ibadah qalbiyah,
dan yang keduanya ibadah lisaniyah. Kedua-duanya itu merupakan ibadah yang disebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Baik, sebagai mukadimahnya pengenalan, apa kata ulama tentang definisi pengertian maksud ibadah itu, tuan-tuan? Baik, kata ulama, sesungguhnya ibadah itu al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'malu al-batinah wal zahirah. Apa maksudnya? Kata ulama, ibadah itu adalah sesuatu yang mencakupi sesuatu yang Allah cintai dan Allah redha. Sama ada ibadah itu disebut daripada al-aqwal, lidah, lisan, mulut kita. Yang kedua, yang disebut wal a'mal, daripada amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kemudian kata ulama, begitu juga sama ada yang bersifat al-batinah, yakni yang kita kata tadi, iaitu ibadat dalaman kita, iaitu batin kita, yang disebut juga hati, ataupun yang dikatakan yang keduanya itu wazahiriyah. Maknanya pada zahirnya, adakah itu disebut sebagai satu ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan kita pagi ini insya-Allah nak menyatakan bahawa kedua-dua ibadat sama ada ibadah qalbiyah yang dikatakan daripada kalimah qalbi, hati. Yang kedua, ibadah lisaniyah daripada kalimah lisan, lidah. Maka kita mencari iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan begitu juga dalam keadaan kita tahu bahawa ibadah ini sesuatu yang disukai, yang dicintai, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita melihat di dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan, tidak kami ciptakan, kata Allah, jin, makhluk, dan juga manusia pun makhluk, melainkan illa liya'budun. Maknanya melainkan, kata Allah, semuanya hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Baik itu, bila kita lihat kalimah abdi, kalimah abdi ya'budu, yang disebut abdi ya'budu, iaitu tunduk dan patuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manakala terminologi maksud ibadah tadi ialah sesuatu yang dilakukan sama ada daripada lidah, sama ada daripada perbuatan yang disukai, yang dicintai oleh Allah dan mendapat redha daripada Allah, termasuk juga batin, dalaman tadi, dan juga luaran. So kita jelas di sini bahawasanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita mengaku diri kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah kata Imam Hasan Al-Basri, al-iman tasdiqu biqalbi, kemudian disebut lagi wa iqrar bil lisani wal amalu bil arkan. Baik, tiga komponen mesti ada bila mana seseorang itu mengucapkan kalimah syahadah. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, tasdiqu biqalbi, benarkan di dalam hati kita. Yang kedua disebut wa iqrar bil lisan. Wa iqrar bil lisan maknanya kita bersyahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iqrar bil lisan. Belum sempurna lagi, kata ulama. Yang ketiga inilah disebut wal amalu bil arkan. Wal amalu bil arkan, ataupun wa tasaddaqa bil amal, membenarkan dengan amalan, buktikan dengan amalan. Bila ketiga-tiga komponen ini lengkap, melengkapi di antara satu sama lain, maka kita nak lihat bagaimana pula tadi disebut sebagai dalaman qalb. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya roh, jiwa, dan juga nafsu. Maknanya roh, jiwa itu hati, nafsu adalah pada satu makna, kan? Maka disebut hati ada dua, kata ulama. Satu hati yang fizikal, hati yang jantung. Yang kedua, yang dikatakan hati jiwa ini, maka di sinilah
sifat ibadat seseorang yang nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dinilai nantinya bagaimana dalam hatinya itu, walaupun niat itu niat yang baik, tetapi daripada hati itu juga akan adanya sifat-sifat mahmudah yang disebut sebagai sifat ikhlas. Nampak di antaranya, bila mana niat kita lillahi ta'ala, maka baru dikira sebagai amalan tadi, amalan zahir, maka amalan itu akan diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, dan ifahami, kita lihat sesungguhnya bila mana Islam ini dia tidak hanya kepada syahadah sahaja, tetapi dia ada kaitan bagaimana kamu sudah bersyahadah, kemudian bukti pula dengan amalan. Dan begitu juga bila dah melakukan amalan, adakah kamu mengambil ilmu itu sebagai imam? Dia ada hubung kait di antara satu dengan yang lain. Begitu juga dalam sebuah hadis menceritakan satu orang, sahabat, dia melakukan ibadat solat. Kemudian Nabi suruh dia ulang balik. Kemudian dia pun ulang balik. Kemudian solat lagi. Nabi suruh ulang balik 3 kali. Pelik dia. Kenapa Rasulullah suruh aku sampai 3 kali? Ya, Nabi kata, kamu semayang. Nabi cakap, Nabi sebut, Nabi mengajar sebenarnya. Nabi kata, kamu semayang tetapi kamu tidak ada tumakninah. Ini maksud dia, kita ada ilmu tapi tidak beramal, tak jadi tuan-tuan. Kita ada amal tapi tidak ada ilmu, nampak? Akhirnya cacat amalan tersebut. Kita ada amal dan kita ada ilmu, tetapi hati kita tidak menjadi hati yang khusyuk, tidak menjadi hati yang sebenar-benar, hati yang ikhlas mendirikan solat ataupun mana-mana ibadah yang kita lakukan. Sebab itulah di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kata Allah, tidaklah kami perintah kepada hamba melainkan hendaklah mereka melakukan ibadah, pengabdian diri, ta'abbudi, menyembah Allah, patuh dan taat apa juga apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ini yang Allah tekankan. Maknanya bukan sekadar kita ada amalan dengan ilmu sekalipun, tetapi dalaman kita tadi, qalbi, iaitu dalaman ini ada amalannya. Begitulah yang kita nak hidupkan amalan itu agar akhirnya, kata ulama, ya, amalan itu akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala lisan pula, kalau sekiranya lisan kita tak jaga, maka kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyatakan, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus iman seseorang itu sehingga lurus hatinya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak lurus pula hati sehingga Nabi kata lurusnya lisan, percakapan mulut. Kenapa? Kadang-kadang tuan-tuan, disebabkan mulut ni tuan-tuan, Allahu Akbar, ini yang kita takut ni. Sebab itu kita nak hidupkan amalan lisan, amalan lidah ni. Kenapa? Sebab lisan ni akhirnya dia akan bengkokkan tadi yang disebutkan tadi, hatinya, imannya, lisan. Kerana itulah bila ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada Rasulullah SAW, ayyu afdal muslim, baik di antaranya disebut muslim yang bagaimanakah yang paling utama ya Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu man salimal muslimun bil lisan. Maksud dia, bila kamu melihat orang-orang Islam itu terselamat, ya, yakni daripada lisannya, daripada mulutnya, daripada lidahnya, orang Islam yang utama. Yang inilah yang Nabi sebut, dia berjaya mengawal, dia berjaya menjadikan, bukan hanya menghindarkan daripada bahaya lisan,
tetapi dia dapat menggantikan bahaya lisan kepada manfaat, kepada kebahagiaan lidah yang tidak bertulang. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti perbincangan nanti bersama dengan da'i kita, dan insyaAllah banyak lagi persoalan-persoalan insyaAllah daripada penonton pada pagi ini. Mudah-mudahan sebagai mukadimah yang kita bicarakan di awal ini ada manfaat dan juga ada pengertian untuk kita semua. Wallahu a'lam da'i. Masya Allah, mukadimah yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya ada soalan untuk Ustaz. Berkenaan bila kita cerita berkenaan dengan hati, amalan hati ni kita mungkin terfikir tentang keikhlasan. Betul. Jadinya kita selalu cakap pasal ikhlas. Jadi saya nak tanya Ustaz, apa erti sebenar keikhlasan dan macam mana kita nak dapatkan keikhlasan tu Ustaz? Sebab selalu kita cakap ikhlas, aku ikhlas. Tapi apa erti sebenar keikhlasan tu Ustaz? Baik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Da'i Fahmi, tuan-tuan dan puan yang mengikuti secara langsung Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Baik, bicara tentang hati tadi, qalb, ya, memang kita kata tak cukup masa kalau kita nak perincikan yang disebut apa itu qalb, ya, apa itu juga yang datang daripada hati yang sebenar. Baik, bila disebutkan tadi ikhlas itu ialah sesuatu yang dilakukan, tidak ada sesuatu yang diniatkan kerana yang lain melainkan illallah, maknanya melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kerana Allah. Yang kita buat lillahi taala, lillahi taala, lillahi taala. Memang kita sebut senang ikhlas. Ikhlas ni aku sedekah biasa kan nak ya. Aku buat ni ikhlas ni, aku sedekah, aku menyumbang, aku buat wakaf sebagai ikhlas. Mulut memang mudah kita bicara. Mulut memang mudah, lisan yang kita sebutkan tadi ikhlas. Tetapi ikhlas tak ikhlas ni Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Yang disebut innallaha ya'lamu, Allah mengetahui apa yang ada fi qulubikum, kata Allah, aku yang tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Innallaha ya'lamu fi qulubikum, aku yang tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi kita tak boleh nak bohong, kita tak boleh nak tipu, kita tak boleh nak dusta, kita tak boleh nak hidden, nak sembunyikan yang mana hati kita ni betul ke kerana Allah ataupun tidak. Sebab itu bila mana Nabi pernah bersabda dalam hadis tentang bagaimana peperangan yang berlaku, maknanya jihad yang besar, jihad peperangan di medan perang lah. Bagi umat Islam yang berjihad di medan perang adalah jihad yang paling besar, paling utama. Baik, kemudian bila mana sahabat-sahabat yang sampai berperang ni lah, Nabi tahu siapa yang betul-betul berperang ni lillahi ta'ala, yang tadi sebut tadi, maknanya yang ikhlas, Nabi tahu. Sehingga bila mana ada sahabat yang maklumkan kepada Rasulullah, fulan syahid. Orang ni mati syahid ya Rasulullah. Orang ni mati syahid ya Rasulullah. Maka Nabi kata, la. Nabi kata tidak. Wah, pula dah. Dia mati di medan perang ya Rasulullah. Mengapa tidak? Lalu Nabi SAW menyatakan, yuqatilu liyudhkar. Ada orang yang berperang dan yuqatil, matinya di medan perang, liyudhkar. Maknanya rupanya hati dia mengharapkan agar orang mengenang-kenangkan kepahlawanan dia. Disanjung. Maka itu niat dia. Tapi bukan lillahi ta'ala. Satu. Yang kedua, ada yang juga mati di medan perang itu kenapa? Yuqatilu liyura. Untuk apa? Untuk menunjuk-nunjuk bahawa hebat, nampak kan, aku ni sampai ke medan perang, aku ni berjihad di medan perang. Tapi Nabi kata yuqatilu liyura, dia menunjuk-nunjuk, riak lah maksud dia naik. Ini tuan-tuan, Allah tahu dalam hati seseorang. Nabi kasyaf pandangan Nabi. Nabi tahu hati dia betul berjihad di medan perang ikhlas kerana Allah ataupun sebaliknya. Begitu juga ada lagi Nabi kata yuqatilu syaja'ah, maka ada yang mati di medan perang, dia sama-sama juga bersama dengan tentera di medan perang jihad ni. Tapi Nabi kata syaja'ah ni maknanya nak menunjukkan keberanian. Oh, tengok hebat fulan bin fulan ni, dia masuk dalam medan perang walaupun muda apa semua. Jadi itu maksud di antara kalau kita nak mengambil, ya, ikhlas tak ikhlas ni, maka tengok pada hati dia. Kalau dia buat tadi kerana Allah, sekalipun jihad yang besar di medan perang, Allah tahu tuan-tuan. Macam kita lah. Kita ambil contoh yang mudah dah ya. Dah kahwin dah? Belum Belum lagi. Nanti kahwin nanti kita akan rasa lah macam mana. Bila mana ada mak mentua dengan pak mentua ni.
kita ni ialah biasalah nak menunjuk-nunjuk juga kan untuk apa dia kita ni rajin sembahyang dan sebagainya. Dan kadang depan mak mentua pak mentua bukan main lama kita sujud. Bila kita seorang macam ini nak tengok ikhlas tu pun tidak ikhlas. Bila depan mak mentua pak mentua Allahu Rabbi dia punya sujud nak dekat 5 minit. Kan? Pak mentua pun tengok menantu aku ni hebat ke mati dalam sujud ke apa. Gitulah lebih kurang ya. Jadi akhirnya dia sebenarnya bila sembahyang seorang baru tahu yang sebenarnya dia ni rupanya nak menunjuk pada mak mentua dengan pak mentua. Jadi ini antaranya mudah sangat kita tahu inilah amalan yang tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik untuk soalan saya tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi suka saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja menonton rancangan kita pada saat ini, kita sedang mengupas topik berkenaan dengan ibadah, iaitu ibadah lisan dan juga hati yang dikupas oleh panel kita iaitu Ustaz Halim Din. Jadi sekiranya terdapat sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881-677 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 011-1233-6480 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan alhamdulillah sebentar tadi sebelum kita berehat kita dah pun dijelaskan dengan mukadimah dan telah pun menjawab soalan sulung daripada saya sendiri. Jadi kita nak menjawab soalan sulung pula Ustaz daripada pemanggil kita. InsyaAllah. Soalan daripada penonton kita insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor Ya. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Alim dan Da'i Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta kerulus tanyalah Ustaz di 3 dan 9 dan tugas-tugasnya. Soalannya Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Ustaz, ini apakah Allah Ta'ala paling suka ibadah lisan dan hati? Maknanya dia sangat suka walaupun ibadahnya sikit tapi dia tetap suka. Taklah ada setengah orang ibadah menunjuk-nunjuk yang seperti kata Ustaz tadi, banyak menunjuk tapi dia maknanya Allah Ta'ala takkan kemal. Jadi saya minta penerangan kepada Ustaz pagi ini dan ibadah-ibadah yang paling Allah Ta'ala suka dan redha apa yang hamba-hambanya buat pagi ini. Itulah soalannya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Jadi Ustaz, apa yang saya faham dengan soalan Haji Tukinon tu, mungkin ada di antara kita yang buat amal sedikit amalannya tapi mungkin keikhlasannya lebih. Tapi mungkin ada orang yang banyak amalnya tapi keikhlasannya kurang. Jadi mana satu orang yang paling disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertamanya Da'i Fahmi dan juga Tuan Haji Tukinun yang bertanya tadi,
bila disebut tentang ibadah amalan ni, kalau tanya adakah amalan sedikit itu memadai ataupun lebihnya di dalam hati itu ikhlas daripada banyaknya amalan. Kalau ditanya soalan, kita kata seumpama matematik lah, artinya kalau kita kata orang itu kaya maka dia ada banyak duit. Kalau dalam Quran disebut min zahab, apa dia disebut sebagai harta yang kamu cintai, yang kamu sayangi, di antara minal zahab, iaitu daripada emas yang ada. Kemudian disebut lagi dalam Quran qintar muqantarah. Qintar ni kita ambil kata macam ni lah, ada 1 juta, maka muqantarah itu banyak juta. Orang yang muqantarah ni, kalau orang yang milioner dia qintar, kalau dia bilioner dia jadi muqantarah, maknanya berbilion-bilion. Orang tu sudah tentulah ada perbezaan dari sudut kuantiti harta yang ada. Kalau kita katakan amalan itu kita nak, yang satu kualiti pun kita nak, yang kedua kuantiti pun kita nak. Kalau kita ambil contoh ibadat puasa Nabi Allah Daud selang sehari. Selang sehari Nabi Allah Daud berpuasa. Sehari tak puasa, esok puasa. Kemudian begitulah seterusnya. Maknanya ini menjadi satu, kita kata kalau kita istilah moden hari ini apa, booster, maknanya menggalakkan. Kalau kita nak banyak ganjaran daripada Allah, pahala, maka kita kena banyak melakukan ibadah. Begitu juga kalau kita katakan sedekah. Orang yang sedekah dengan 1,000, kemudian ada satu hamba Allah sedekah dengan RM10. Kuantiti yang sedekah 1,000 itu sudah tentu ganjarannya pun banyak. Maka yang 100 tadi dia tak dapatlah seperti mana ganjaran orang yang memberi sedekah dengan nilai RM1,000. Begitu juga orang yang baca Al-Quran, kalau kata sehari dia boleh khatam sekali dia boleh khatam sehari, maknanya huruf yang ada dalam Quran 323,760 huruf yang ada. Maknanya kullun harfil hasanati 10. Satu huruf Nabi kata dia akan dapat berapa? 10 ganjaran. 10 ganjaran kali dengan 300,000 lebih tadi, tuan-tuan. Maknanya tak sama orang yang dia baca Quran juga tapi dia tidak dapat khatam sekali sehari Quran yang dibaca. Mungkin barangkali dia baca 20 juzuk ataupun 15 juzuk. Jadi kita ambil tadi maknanya amalan ini kuantiti pun kita nak kejar, kualiti pun kita nak kejar. Maknanya kedua-duanya Da'i. Cuma bila mana kita lihat tadi dari sudut penerimaan amalan yang Allah nak angkat ini, sudah tentu amalan yang berkualiti, yang ada mutu, yang ada kualiti. Kalau sekiranya dia baca Quran walaupun 1 juzuk satu hari, tapi tuan-tuan, dia beramal dengan membaca Quran untuk apa? Untuk diperdengarkan suaranya yang sedap. Nampak? Nak menunjuk-nunjuk, aku hari ini sudah habis 1 juzuk. Hati tadi, ini disebut amalan hati. Ibadah hati ni tak wujud. Bila mana amalan hati ni tak wujud, dimasukkan pula unsur sifat-sifat mazmumah yang dikeji oleh syarak. Inilah kita khawatir, tuan-tuan, kita takut dia menjadi pembatal kepada amalan itu yang nak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata semayang tahajud, dia boleh buat berapa rakaat? 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat makna 8 rakaat, 4 salam. Tetapi ada satu hamba Allah dia buat 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Kualitinya, ikhlasnya kepada Allah, dan dibuat betul-betul bukan yang kerana lain, tetapi yang dibuat itu kerana Allah. Tapi ada orang yang dia nak buat 8 rakaat juga supaya dahinya nampak kesan lekuk ataupun hitam. Kemudian nanti dia akan tayangkan, iklankan, pamerkan. Bila mana dia jumpa orang akan tengok dahinya hitam. Nampak? Aku ni orang tak tahu ni, ya. Aku semayang malam kuat. Aku ni hebat. Yang ni, ini Da'i. Bahayanya bila ada penyakit yang kita katakan tadi, penyakit riak. Sebab itu Nabi kata, ya sirrul riak syirk. Allahu Akbar. Nabi kata, tuan-tuan, sikit sahaja riak yang ada, iaitu disebut sebagai syirik khafi. Nabi jelaskan, tuan-tuan, adalah riak. Yang ni yang kita takut ni. Sebab itu tadi dia membatalkan ibadah yang kita lakukan tadi. Sebab itu amalan hatinya tidak wujud. Maka saya teringat ada satu kisah Da'i, tuan-tuan, Tuan Haji Tukin Nur yang bertanya tadi tentang bagaimana amalan yang sikit banyak yang kita buat ni, mana satu yang elok, yang bagus. Nak ambil contoh senang kita faham.
seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Maka dia pelik tengok satu orang sahabat ni, Nabi selalu sebut dia ni ahlul jannah. Nabi kata dia ni ahlul jannah. Nabi kata dia ni ahlul jannah. Beberapa kali Nabi ulang, dia ni ahli syurga, ahli syurga. Baik. Abdullah bin Amr bin As, anak kepada Amr bin As. Bila mana Abdullah ni tengok, terserempak lah, macam itulah yang dia dapat tahu. Ya, satu orang sahabat yang Nabi kata dia syurga ni, aku tengok malam dia tak bangun tahajud, nampak. Kemudian malam besok pun aku nampak dia tak tahajud. Kemudian aku tengok lagi berturut-turut malam yang lain pun dia tak bangun tahajud. Sedangkan ahli syurga ialah orang yang tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pagi tadi surah Sajadah dibaca oleh imam. Orang yang ahli syurga ni, Nabi kata Allah sebut cirinya, mereka tidak meletakkan lambungnya di tempat tidur, akan tetapi mereka yad'una rabbahum khaufa, mereka bangun dalam keadaan khauf, takut. Ini amalan hati ni hidup. Hati ni ada amalan dihidupkan dengan ibadah. Sedangkan sahabat yang Nabi kata masuk syurga, ahli syurga, tapi dia tak buat sembahyang tahajud. Ini pelik tak ini? Jadi Nabi cakap begitu, tapi dia tidak buat apa yang Allah perintah. Bagaimana dia sebagai seorang ahli syurga? Lalu Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri, tuan-tuan sekalian. Dia tanya kepada sahabat ni, wahai sahabat, Nabi sebut engkau ni ahli syurga, engkau ni ahli syurga. Tapi aku tengok sedekah engkau ni tak adalah macam ahli syurga. Benar, gitulah lebih kurang. Kemudian tengok bangun malam tahajud ni pun jarang-jarang, tak adalah macam tiap-tiap hari, tiap-tiap malam orang bangun tahajud. Begitu juga amalan baca Quran itu, ini apa semua, tak nampaklah bersungguh-sungguh. Tapi pelik, Nabi iktiraf, Nabi kata mu ni orang yang akan masuk dalam syurga. Rupa-rupanya tengok apa dia jawab, tuan-tuan. Sahabat ni jawab, sahabat ni nyatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya aku ni tidak pernah sedikit pun ada simpan dalam hati aku ni perasaan hasad, dengki dengan orang beriman. Yang kedua, aku tak pernah menzalimi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, aku tak pernah ada rasa dendam dengan orang yang beriman. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini jawapan daripada sahabat yang kata Nabi sebut tadi dia ahli syurga. Dia tak ada iri hati, tak ada dengki, tak ada dendam dengan orang yang beriman ni. Maknanya kalau dia berjaya dalam hidup ni, orang beriman ni, syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan dia kaya, rezeki dia boleh bayar zakat. Dia pula macam tu doakan pula supaya orang tadi boleh bayar zakat. Dia tak ada rasa jela. Kita ni dai sekalian, apa dia, tuan-tuan, ya, kawan kita pakai iPhone 11. Sekarang nak keluar 12 lah kan, contohlah kan, nak sebutnya, ya, kawan tu pakai handphone yang jenama yang mahal sikit. Tengok, dia ni nampak, bahkan mula dia buat fitnah, handphone mahal beli sebab yalah rasuah, nampak, main judi. Jadi orang ni nak sebutnya hati dia bersih tak? Ini yang dikatakan amalan, ini yang dikatakan ibadat hati. Bahkan dia kata kalau orang yang zalim pada diri dia, pernah zalim pada diri dia, apa dia jawab kepada Abdullah bin Amr? Maka aku akan memaafkan kezaliman yang pernah dilakukan pada diri aku. Ini, tuan-tuan, maknanya inilah yang disebut menghidupkan hati dia. Bila hati dah elok, luaran bagaimana? Ini yang disebut oleh Rasulullah. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala hiya qalb. Nabi kata, hadis sahih. Nabi kata dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau dia baik maka seluruh badannya akan baik. Kalau kata seketul daging dibusuk maka satu badan dia akan busuk. Kenalilah, Nabi kata ala hiya qalb, maknanya itu adalah yang disebut qalb, hati yang sebenar. Itulah di antara yang kalau kita lihat tadi, amalan yang kita nak buat, ibadah yang kita nak buat, kualiti itu sememangnya kita nak dan kuantiti itu pun jangan lupa. Tetapi kalau yang sedikit kita lakukan ibadah itu dengan keikhlasan, ya, dengan dalam keadaan sabarnya dan sebagainya apa yang dilakukan, mudah-mudahan, ya, maknanya itu di antara amalan ibadat yang terbaik.
insya-Allah. Masya-Allah. Jadi Ustaz, macam mana yang Ustaz cerita tadi berkenaan dengan mungkin ada situasi yang mana orang beli handphone mahal, tapi ada orang yang mungkin tak puas hati ataupun ada perasaan hasad Ustaz. Yang orang-orang yang perasaan hasad ni nak kata macam mana? Dia kalau dia tak boleh lihat orang lain lebih daripada diri dia. Betul. Jadi apa punca perasaan hasad ni? Sebab saya tahu mungkin kita sebagai manusia biasa mungkin kadang-kadang kita pun ada timbul rasa hasad, rasa macam kenapa dia pakai kereta ni? Kenapa dia pakai kereta? Asal dia lebih daripada aku. Jadi Ustaz, apakah punca dan macam mana nak tangani rasa perasaan hasad dengki dalam hati itu Ustaz? Baik. Di antara kita kena kenal pasti bahawa musuh bagi orang yang beriman ni di antara ada 4 kata Rasulullah ya. Yang pertama nafsu yang mengalahkan, yang kedua munafik yang membenci, yang ketiga kafir yang memerangi, yang keempat syaitan yang menghasut. Jadi kalau kita ambil tadi dai, maknanya hati yang busuk, hati yang tak tenang ni dengan kelebihan orang lebih dia tak boleh, hati dia tak syok, dia tak seronok. Bahkan dai bukan setakat dia jealous macam tu, sehingga dalam hadis Nabi sebut Nabi kata apa dia, watahasud hatta yakunal baghi. Maknanya dia hasad dengki itu sehingga bara dia melakukan zalim pada orang. Sihir, nampak antara tuan-tuan, santau. Ini cara halus dia buat. Oh, dia tengok orang berniaga sebelah macam-macam mi goreng, dia jual nasi lemak. Iyalah, dia jual nasi pula lemak. Nasi lemak nak laku macam mana? Telur belah 20, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia berniaga nasi lemak. Bayangkan, telur tu sebiji, dia belah 20. Nak rasa telur macam mana? Dia orang beli sekali, okey. Beli 2 kali, takkan nak beli dah. Orang yang di sebelah, mi goreng, bihun goreng, sedap tak kedekut. Bila bagi apa dia, paru kan? Bukan paru. Lampung kan orang sebut. Bila beri paru tu, dia tak berkira. Kemudian kalau sambal pula ikan bilis dan sebagainya diberi lebih lagi. Itu contohlah. Kenapa kita nak jela? Kenapa kita nak? Sedangkan perniagaan jenis yang berbeza. Jadi kita nak kena, ini yang kata tadi. Bila mana ibadah ini maknanya kita redha. Bila mana hati kita ada hidupnya dengan amalan yang disebut daripada sifat mahmudah. Kita sabar, kemudian kita ada rasa qanaah, maknanya kita rasa cukup lah. Ini rezeki yang Allah bagi pada aku, ada lagi yang lebih teruk lagi. Itu contoh, kita kena lihat daripada orang lain yang lagi teruk. Kita ni alhamdulillah Allah bagi banyak kelebihan yang kita boleh kata syukurnya aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dai. Maknanya orang yang dengki ini dia ada masalah dalaman, internal konflik. Dia ada masalah dalaman. Dia tidak rasa syukur kepada Allah. Ini amalan hati. Kemudian dia tidak sabar. Ini amalan hati. Kemudian dia tidak ada rasa qanaah, cukup dengan rezeki yang Allah. Maka bila mana syaitan tadi dihasut, dia twist hati kita, nampak. Mu tengok orang sebelah macam mana, kamu tengok kawan kamu macam mana, kemudian mulalah dia cari salah orang, cari salah orang. Maka hati ni yang disebut tadi oleh Nabi, hati yang busuk, maka keluarannya pun akan kesannya busuk jugalah dai. Begitulah tuan-tuan, maknanya kita cuba sedaya upaya mempelajari sesuatu yang lebih baik untuk apa dia, memperbetulkan, memperbaiki kualiti amalan hidup kita. Sebab sampai bila kita nak dengki pada orang, kita nak hasad pada orang, kita nak iri hati dengan orang yang berjaya, yang ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi tengoklah pada diri sendiri. Orang kata cermin muka kita dengan wajah kita, itulah yang sebenarnya lebih baik daripada kita menuding kesalahan-kesalahan orang yang tidak ada kesudahan. Allahuakbar. Betul tu Ustaz. Jadi Ustaz, betul lah apa yang Ustaz cakap tu. Sebenarnya orang yang berhasad dengki ini tidak ada perasaan syukur sebenarnya. Dia tidak puas hati dengan apa yang ada pada orang lain, sedangkan dia pun tidak berpuas hati dengan apa yang ada pada diri sendiri. Jadi sama-samalah kita didik hati kita dengan perasaan syukur. Mudah-mudahan kita pun terhindar daripada perasaan hasad dengki, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, Ustaz dah mengupas beberapa persoalan dan soalan sulung kita daripada Tuan Haji Tukidon tadi. Jadi kita nak meneruskan tanpa membuang masa lagi di dalam topik kita pada hari ini, iaitu ibadah lisan dan juga hati. Jadi Ustaz dah bersedia Ustaz? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kalau kita katakan berkenaan dengan ibadah hati dan juga lisan, kedua-dua ini berkait. Jadi mungkin ada seseorang yang mungkin baru berhijrah. Daripada dulunya mungkin seorang yang suka sangat mengumpat, seorang yang bercakapnya kasar. Tapi apabila dia berubah, hatinya katanya dah berubah. Alhamdulillah, dia dah makin bertakwa, amalannya mudah makin bertambah. Tapi dia sangat susah nak ubah cara percakapannya yang mungkin dulu dah terbiasa dengan percakapan yang kasar. Yang kadang-kadang dia tak sedar pun yang kata-katanya itu menyinggung perasaan orang lain, Ustaz. Jadi bagaimana, ada tak amalan-amalan ataupun yang kita boleh lakukan untuk ubah percakapan, ataupun mungkin kekal dengan hati yang ikhlas, cukup sekadar hati ikhlas dan amal, tapi lisannya tidak dijaga? Bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih Da'i Fahmi, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti secara langsung pada pagi ini Tanyalah Ustaz, amalan hati dan juga lisan. Baik, cukup baik soalan yang Da'i Fahmi tanyakan sebentar tadi tentang satunya hamba Allah ini dah hijrah ke arah kebaikan. Alhamdulillah, syukur. Tapi biasalah, takkan seumpama kita kata hari ni kahwin, esok terus mengandung kan. Begitulah maksud dia. Jadi orang kata perlahan-lahan, perubahan. Makna dia dah mau bertudung, contoh kalau perempuan wanita. Dah mau bertudung tu dah syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Daripada dulu punya seksi memang terseksa kita tengok. Contohlah, dah berubah dengan tudungnya, kemudian kita kata pelan-pelan. Takkan nak terus suruh dalam keadaan yang macam tu semua berubah serentak, kita kata payah kan. Sebab itu Nabi ambil masa 13 tahun dakwah akidah di Mekah. Bukan senang, itu pun lingkungan 100 orang dia yang Nabi dapat. 13 tahun yang follow Nabi ni, I follow, makna ikut Rasulullah ni, lingkungan 100 orang. Bayangkan 13 tahun. Makna Islam ni dia perlahan-lahan. Tapi janganlah terlalu perlahan sampai orang dah move dah, kita duduk masih lagi semayang, sembut zuhur, asar tak semayang, subuh tak semayang, asal tak semayang. Pelan-pelan lah, mula-mula dengan zuhur dulu. Itu tak jadi. Semayang tetap 5 waktu. Cuma tadi perubahan dari sudut kita katakan tadi, attitude peribadi. Kita ambil lisan ni merupakan akhlak yang sebenar. Baik. Apa dia Imam Malik bin Dinar, seorang ahli sufi. Dia menyatakan sesungguhnya bila hati seseorang itu keras, maka dia akan melemahkan tubuh badan dirinya. Bila dia dah hati keras, lemah pula tubuh badan. Yang ketiga, Allah akan halang rezeki sampai kepadanya. Baik, kemudian kita kena cek balik, kata Imam Malik bin Dinar. Apa sebab puncanya? Rupa-rupanya dia bercakap, ini soal lisan ni. Bila mana dia bercakap, lisannya bila mana bercakap, satu dalam keadaan tadilah yang sebut kasar, garang, kalau bahasa kasar kita kata cakap macam orang kurang ajar umpamanya gitu. Kemudian lisannya itu bila bercakap tidak memberi manfaat kepada orang lain. Ini kata Imam Malik bin Dinar, ahli sufi, tokoh ulama sufi Mekah hebat. Maknanya dipuncakan tadi balik rupanya pada lisan. Maka hatinya jadi keras sebab lisan. Yang kedua, badannya lemah. Yang ketiga, rezeki terhalang. Jangan kata tak ada apa kesan bila dengan percakapan. Rupanya tuan-tuan, rezeki kita boleh terhalang dengan sebab cara percakapan tadi yang kasar, yang tak ada manfaat pada diri dan juga tak memberi manfaat kepada orang lain. Ertinya apa dia? Yang inilah yang kita perlu pelajari perlahan-lahan dalam bab al-adab. Maknanya adab seorang Muslim, akhlak seorang Muslim. Sebab Nabi menyatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Antara Nabi ajar bagi orang yang beriman, baik
Bila dah beriman makna tadi dia dah berubah tadi, makna daripada jahiliah kepada orang beriman. Alhamdulillah. Sebab mula-mula Muslim, tapi dia tidak hayati Islam yang sebenar. Tapi sedikit demi sedikit imannya digarap, kemudian dipolish balik. Bila mana dah dewasa matang, alhamdulillah perubahan yang ada pada dia. Cuma nak kena slow lagi, kita asuh lagi, asah lagi, supaya akhlaknya akhlak yang mulia. Antaranya kita kena ajarlah bagaimana adab tadi, akhlak seorang Islam dengan orang Islam yang lain. Sebab mulut tadi, maka Nabi kata kalau nak bercakap orang yang beriman cakap yang baik. Tapi kalau tak boleh bercakap, auliyasmut, maknanya berdiam diri itu memadai. Jangan kita bercakap, sebab nanti bila mana kita bercakap kasar, nanti orang tak suka. Ertinya kita lebih baik waktu itu kita berdiam, jangan banyak bercakap. Saya teringat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Cari suratul Baqarah ayat 83. Apa Allah sebut? Allah menyatakan qalu linnasi husna, kata Allah. Qalu linnasi husna. Allah perintah supaya hendaklah kamu bercakap kepada nas, manusia, husna. Husna ni apa dia? Husna ni, anak saya pun nama Husna juga. Husna ni maknanya cakaplah kepada manusia dengan percakapan yang baik. Ini jawapan dia da'i. Ertinya Allah yang perintah, Nabi pun sebut supaya kita bercakap tadi, bercakap yang baik. Kalau tak boleh bercakap yang baik, orang dengar berpinah telinga ni. Dia dengar, dia kata, ya, aku ni pedih telinga. Kita pula padan muka. Jangan. Kita kata pedih telinga padan muka. Lagi menanah telinga ni. Sebab itu, kita kalau boleh bercakap, maksudnya berdakwah ni. Sebab itu, tengok. Ya, dakwah ni, dakwah bil lisan. Kita seru kepada manusia, lisan ni, lisan yang lembut. Lisan yang tutur katanya, yang cukup berakhlak. Jangan lisan. Kita nak dakwah orang lembut, kita cakap kasar. Jadi tuan-tuan, dia kontradiksi. Sebab itu bila mana kita nak dakwah kepada orang yang lembut, maka kita pun kena ikut cara dia. Betul. Kalau kita jumpa orang yang kasar, maka kita juga disuruh supaya bercakap dengan lembut. Macam Nabi Musa, Allah perintah jumpa Firaun, cakap dalam keadaan qauli, dengan perkataan yang lain, kan? Dalam keadaan perkataan yang lembut. Jangan cakap kasar. Walaupun memanglah kalau kita cakap lembut pun dia tak terima, kasar lagi dia tak terima, tuan-tuan. Manusia. Sebab itu ini pun psikologinya bila mana kita mengajar, bila mana kita berdakwah tadi begitulah. Jadi kalau kata alasan nak disebutkan tadi, adakah kalau tak boleh bercakap yang baik, maka kita elok berdiam. Maka kalau sekiranya dia bercakap kesannya, natijahnya tak baik pada orang yang mendengar, lebih baik dia diam diri. Tapi kalau dia ada usaha dalam masa yang sama, memang ini attitude kita. Dah memang kita jenis baran, kita jenis garang, kita jenis memang tak boleh membujur lalu melintang sapu. Jenis orang ni waktu dijahil dulu memang dia jenis macam tu perangai. Bila dia hijrah, kita tak bolehlah kata semua tu nak jadi serentak dah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan ada pendidikan tarbiyahnya berterusan, lama-lama adanya dihidupkan ibadah lisan ataupun amalan lisannya, insyaAllah apa yang disebut akan menjadi pahala. Wallahualam. Betul tu Ustaz. Kita ambil step by step Ustaz ya. Kita dah didik hati kita, kemudian kita didik juga percakapan kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada penonton kita. Soalan daripada pemanggil insya-Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Abdullah Osman daripada Seremban. Masya-Allah. Jadi soalannya apa Abdullah? Ada dua perkara Ustaz. Ya, sila. Pertama sekali, bila kita solat, mengapa bacaan kita ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya begitu cantik sekali. Tetapi kenapa hati selalunya tak seiring, lalai, ingat yang lain. Ingat yang lain, kadang-kadang pergi Singapura lah, ke Jepun lah. Walaupun sudah 50 tahun sembahyang. Di mana silapnya? Dan lagi satu ialah hati yang paling penting, dapat tembusi, dapat berhubung terus dengan Allah. Rasa cinta kepada Allah dapat dirasakan. Soalan saya, bagaimana cara untuk menerusi, dapat direct berhubung dengan Allah? Bila kita dapat berhubung dengan Allah, segalanya mudah. Allah sayang kepada kita, kita sayang kepada Allah. Itu saja yang minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih.
Terima kasih kepada saudara Abdullah kita daripada Seremban kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira soalan yang sangat baik, Ustaz. Jadi Ustaz, mungkinlah apa betul yang dikatakan selalu kita kalau kita solat kita baca ayat suci Al-Quran. Ayat yang baik-baik, ayat daripada kalam Allah. Tapi hati kita tak seiring dengan apa yang kita baca. Ya, betul. Jadi bagaimana dengan keadaan orang-orang yang macam ni, Ustaz? Baik, yang pertama soalan tadi ya, bila mana disebut tentang hati dalam solat ya, dia lari selalu ke sana ke sini, dia tidak konsentrate, dia tidak fokus. Baik, memanglah kita kata solat ini bukan suatu ibadah yang mudah kita nak lakukan. Solat ini ibadah kategorinya ibadah mahdah. Maknanya ibadah yang khusus, yang ada dalil dan ada dia punya rukun dan dia punya tertib, cara bagaimana semayang yang betul. Dari sudut fiqahnya yang sah, ia diterima satu. Yang kedua, iaitu yang kita katakan ibadat yang khusyuk, ibadat solat yang khusyuk, yang kita nak. Bila mana Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengajar bagaimana nak mendatangkan khusyuk dalam solat. Walaupun tadi kata tuan yang bertanya tadi dah berapa puluh tahun ya, bukan kata kita. Imam Nawawi menyatakan bahawa umur aku bercecah 40 tahun ni baru boleh semayang aku betul-betul khusyuk. Allah, bayangkan 40 tahun Imam Nawawi. Kita bayangkan berapa tahun, 70 tahun, 60 tahun. Yang tu kita kena ingat. Maknanya bukan senang. Sebab itu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka Allah perintah supaya kita mintalah kamu pertolongan dengan aku dan bersabar ya, di dalam mengerjakan ibadat solat. Sebab Allah sebut wa innaha lakabirah. Sembahyang itu kata Allah berat, kabir. Bukan senang, berat. Illa kecuali alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah jawab, khusyuk itu ialah orang yang benar-benar sangkaannya kuat, yakin 100%, bahkan mungkin lebih. Dia akan mati, maknanya dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu kita sembahyang? Adakah kita ingat ini ikut sembahyang kita yang terakhir? Supaya kita akan jadi manusia yang lebih ataupun hamba Allah yang ibadat solatnya lagi khusyuk. Kita anggap ini sembahyang terakhir, kita takut. Al-khawf ada, al-raja ada, apa lagi disebut ya? Waktu sembahyang kita boleh hadir hati di dalam solat. Ini kata Imam Ghazali. Bila mana kita sembahyang, kita kena hadir hati di dalam solat. Kalau ibadat hati tak wujud di dalam solat, bagaimana bagaimana kita nak khusyuk dalam solat? Sebab itu disebut oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman dia sangat berat, maknanya cinta sayangnya kepada Allah. Kita nak semayang, dengar semayang, sedang semayang, mesti hadir hati. Aku ni beriman, bukan takat beriman. Aku ni cinta sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Sekaligus Imam Ghazali kata kamu sudah membesarkan Allah. Kamu tidak membesarkan manusia. Kemudian hadir hati. Kemudian dalam keadaan begitu juga hati kita hidup di dalam solat. Kenapa? Kita tidak memikirkan sesuatu melainkan pada waktu sembahyang itu hanya Allah, 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 Allah. Daripada qauli, perkataan yang pertama kita angkat takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian kita baca doa iftitah. Kemudian kita baca rukun qauli yang pada yang seterusnya, iaitu suratul Fatihah Ummul Kitab. Kemudian habis Fatihah, kita kalau seorang kita baca surah lain. Kalau kita makmum, kita dengar imam baca Fatihah, habis imam baca Fatihah, kita baca kita berdiam dengar imam baca surah lain. Jadi ertinya tuan-tuan, maknanya bila semayang kita nak khusyuk tadi, perlu tadi hati perlu ada. Selain kata Imam Ghazali juga, kamu faham makna, maksud daripada ayat-ayat Quran yang dibaca itu lebih baik. Zikir, doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'. Baca dalam keadaan tertib, dalam keadaan yang molek lah. Kita baca dalam keadaan bertajwid, kita baca dengan penuh perasaan. Kita kena faham. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian warhamni, rahmatilah ke atas diriku. Kemudian apa lagi? Wahdini, berilah hidayah petunjuk kepada diriku. Kemudian wajburni, tutupilah keaibanku. Warzuqni, rezekilah kepada diriku. Wa'fu anni,
kemudian sihat tubuh badan aku, kemudian beri kemaafan kepada diriku. Tu yang Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kalau kita baca dalam doa tu pun berterabur bunyi tuan-tuan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, dia nak cepat, nak kejar pancat kerja takut dalam jam. Dia balun ekspres Rabbi ghfirli warhamni wajburni tak bunyi. Dia bunyi perli jubur pak. Yang ni beratlah. Yang ni berat. Perli jubur pak, perli jubur pak. Apa benda perli jubur pak? Bacalah elok-elok Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tak, dia perli jubur pak, perli jubur yang ni. Sebab itu Allah tak tengoklah semayang orang yang macam tu. Jadi sebab itu semayang tadi kita kena hadirkan hati dan kita jangan nak kejar masa. Oi, lama dah sangat subuh 5 minit. Ya, 1 minit setengah sudah. Dah, kita nak semayang ni bukan kita tunai. Disebut kita membina sebab aqimus solat. Maknanya qum ni dirikan sembahyang. Bila dirikan sembahyang, rukun ada 13 rukun. Bukan 1, bukan 2. 13 rukun ni kita buatlah dengan cara yang sempurna. Dengan rukun qalbinya, dengan rukun qawlinya dan dengan rukun fi'linya. Kita buat dalam keadaan seumpama seolah kita nak mati selepas sembahyang nanti. Ini nak mencapai kekhusyukan di dalam solat. Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Nabi mengajar aku, kata Zaid, dengan satu doa. Di antaranya disebut Allahumma inni a'udzubika minal qabli la yakhsha. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu ya Allah daripada hati aku la yakhsha, yang tidak khusyuk. Ini tuan-tuan, ya. Doa, kalau dapat doa, kalau hafal, kita hafal pas sembahyang, ya. Allahumma inni a'udzubika minal qabli la yakhsha. Maknanya minta supaya hati kita qalb, iaitu tidak hati yang la yakhsha, yang tidak khusyuk. Kita nak hati yang khusyuk. Insya-Allah, mudah-mudahan sembahyang kita cuba memperbaiki dan ada improve, insya-Allah. Yang kedua tadi, soalan dia. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz dah menjawab dua soalan. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, Ustaz. Kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jam sudah menunjukkan 7.33 pagi dan suka saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, topik yang sedang kita kupaskan adalah berkenaan dengan ibadah lisan dan juga hati yang dikupas oleh panel kita, iaitu Ustaz Halim Din. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 0111233648 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan Alhamdulillah, kita tak nak membuang masa lagi, Ustaz. Kita nak terus kepada soalan penonton kita di soalan FB, Ustaz. Daripada Cik Puan Fauziah Tun Mak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz dan dai serta kru-kru. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, Ustaz, adakah nampak kesannya pada perwatakan dan budi bicara seseorang itu andainya hanya di mulut lisan ibadah tetapi tidak sampai ke hati? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan dai. Terima kasih juga kepada Cik Puan Fauziah Tun Mat Isa kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira soalan yang sangat-sangat berdas, Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin ada orang yang mungkin lisannya sangat-sangat baik, tapi hatinya tak sampai pun apa yang dikatakan. Bagaimana dengan keadaan orang ini, Ustaz? Baik, terima kasih pada Dai Fahmi dan juga Kak Fauziah Tun Mak Isa yang bertanya tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat maknanya kita semayang, kita tidak khusyuk,
Jadi kalau ikut ulama tasawuf, maka sembahyang itu dikira sebagai sembahyang yang tidak ada kualiti dan sudah tentu tidak diangkat oleh Allah. Tetapi kalau kita berusaha untuk mencapai kekhusyukan dalam solat, ya, mungkin kali ini sembahyang Zuhur, ya, kita khusyuk bila mana kita baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah, kita baca surah lain, mula tadi merewang, mula ke sana ke sini. Kemudian kita usaha lagi. Mungkin pada doa Rabbighfirli warhamni wajburni tadi, kita khusyuk pula. Maknanya usaha untuk khusyuk dalam solat, dalam masa yang sama kita sembahyang juga, rukun fi'li kita tak tinggal, kemudian rukun qauli kita ucapkan dengan lidah. Ini antara yang baik. Akan tetapi kalau dia semayang hanya sekadar semayang, hanya kita kata pada fizikal saja nampak mulut, ya, membaca surah Fatihah, ini luaran kita. Sebab itu dalam hadis yang sahih Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat luaran kamu, tetapi kata Nabi, Allah akan lihat kepada hati dan juga amalan kamu. Ertinya mesti sinkronis lah. Bahasa moden kita kata sinkronis. Maknanya dua-dua. Dia seiring. Seiring dan sejalan. Ertinya tak boleh luaran semayang, kemudian dalaman tidak diusahakan. Tak maunya. Macam kita baca Fatihah, mesti kita juga usaha untuk bertajwid di dalam bacaan Fatihah. Kata ulama qari, tajwidul Fatihah. Sekurang-kurangnya kamu tajwid di dalam bacaan Fatihah. Jadi bila mana kita tadi semayang, puasa umpamanya, dengan ibadat-ibadat yang kita buat yang lain, hanya nampak zahir saja. Sedangkan hati bagaimana? Allah melihat tadi hati dengan amalan kamu. Bermakna kalau kita, contohnya kita tadi, ya, buat apa juga kebaikan, ibadah lah kita sebut sebagai amalan. Ya, di luar saja yang kita fokus, tetapi dalaman tidak. Kita tidak cuba nak mengikhlaskan waktu kita bersedekah. Kita tak cuba betul-betul, aku ni nak wakaf, nak infak. Ataupun aku nak buat benda yang fardu ni, zakat. Aku betul-betul lillahi ta'ala. Sebab Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguh amalan itu berdasar pada niat. Apa yang kamu niat, itulah yang kamu dapat. Jadi kalau kita tak ambil fokus dalam hati tadi, maka kita nampak, ya, sesungguhnya dia, adakah kita boleh katakan kesan daripada ibadah itu boleh dilihat. Saya nak sebut, ya, orang munafik luarannya bagus. Semayang dengan Nabi Abdullah bin Ubay, pijak semut tak meninggal semut tu dalam bahasa kita ni. Punya baik dengan Nabi. Memang tak nampak perwatakan yang sebenar. Actual diri dia tu sebenarnya tak nampak. Sebab dia baik sungguh. Cakap baik, lembut dengan Nabi, tak kasar dan sebagainya. Tapi belakang Nabi nampak apa yang dia tak kata, apa yang tak musuh. Dia hasut waktu mana tentera Islam nak mara ke Jabal Uhud dalam perang Uhud. 300 dia hasut balik ke Madinah, tak meneruskan perjalanan ke medan Uhud. Nampak bagaimana di belakang dia hasut orang itu. Ini kerja syaitan. Sebab itu, ya, kalau katakan cukup luaran, dalaman kita tidak hidupkan, maka tidak ada ibadah yang disebut sebagai ibadah hati. Maka bila mana tidak ada ibadah hati, dia tidak berusaha untuk menyucikan, membersihkan hati daripada kekotoran. Sebab itu Allah sebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung bagi orang yang menyucikan jiwa mereka. Kemudian kedua, Allah kata wa qad khaba man dassaha, dan rugi bagi orang yang mengotorkan jiwa mereka. Artinya kita tak boleh kata cukup memadai luaran saja aku buat, dalaman kita tak, ya, kita tak jaga, tak boleh, ya. Jadi bila mana disebut tadi ada tak tanda-tanda yang kita boleh katakan tanda ibadat dia ibadat yang diangkat. Nak sebutnya kita takut khawatir, tuan-tuan, umpuan sekalian, ibadat seorang munafik, yang ni Allah tak angkat langsung, yang ni Allah tak angkat langsung, kita takut. Kita berpura-pura berlakon, ini kita takut ni. Jadi ertinya apa dia? Kita bukan semayangnya lillahi ta'ala. Sebab itu Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Maknanya yusallun, akan datang zaman ni kamu nampak orang semayang, wala yusallun. Nabi kata sebenar-benarnya mereka tu tak semayang. Sebab Allah tahu tadi, qulubikum, dalam hati kamu ni Allah yang tahu. Sifat dalam hati ni Allah yang tahu, adakah keikhlasan ataupun tidak. Nampak?
Adakah lahir daripada iman? Sebab ketaatan itu lahir daripada iman. Iman itu adalah ibadat hati. Kalau kita tidak ada iman, bila mana kita sembahyang, bila kita tidak ada iman waktu kita puasa, nampak? Apa yang berlaku? Kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju'al atash. Berapa ramai Nabi kata orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa di dalam ibadat puasa mereka. Sama juga haji. Dia pergi kerana apa? Oh, duit banyak. Bukan kerana nak buat itu sebagai fardu. Nabi kata, akan datang zaman, Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta, tidak akan berlaku kiamat, sehinggalah akan datang zaman tersebut, yahujju aghniya ummati lin nuzha. Mereka yang buat haji, bayi umrah, tetapi perginya itu kerana nak melancong semata-mata, nampak? Bukan Allah. Jadi sebagai ibadah. Jadi ertinya, ya, puan yang bertanya, tuan-tuan dan perempuan yang kita sedang berkongsi ilmu, ertinya apa tadi? Kita nak biarlah, ya, kalau sekiranya zahirnya rajin ibadah, jangan diketepikan ibadat hati. Kita nak kesampingkan, bahkan kita nak itulah yang sebenarnya, ya, lebih tinggi daripada yang luaran, yang zahir kita buat. Kalau puasa kita puasa yang kualiti, nampak? Dia bukan puasa kerana nak kuruskan badan, contoh. Dia bukan puasa kerana apa? Kerana tak ada duit tak. Tetapi puasanya lillahi ta'ala. Ini yang penting. Lillahi ta'ala barulah menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya-Allah, penjelasan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Halimdin. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz, ya. Bagaimana Ustaz dah menyebut tadi ibadah orang-orang yang munafik ini. Ini yang jadi persoalannya Ustaz. Kadang-kadang kita ni, bagus dah Ustaz, siang malam ke surau, ke masjid berjemaah. Tapi kadang-kadang tu dalam lintasan hati kita ni, kalau orang nampak aku pergi siang malam ni, aku pakai jubah, aku pakai serban, ni bagus juga. Jadi lintasan hati itu dia tak sama dengan apa yang kita lafaz, apa yang kita lisankan. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya tunjuki aku jalan yang lurus Ustaz, ya. Tapi kita ni mulut je cakap macam tu, hati tadi aku bagus juga kalau orang nampak tadi. Jadi lisan dan hati ni tak seimbang, tak sama Ustaz. Jadi apakah ini juga boleh dikategorikan sebagai ibadah orang yang munafik ke Ustaz? Sebagaimana Ustaz terangkan tadi, tidak akan diangkat ibadah yang sebegini rupa ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan ini berkenaan dengan lisan dengan hati tak seiring Ustaz. Jadi adakah dengan perkara yang disampaikan oleh situasi yang disampaikan oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid yang mana mungkin situasinya dia nak pergi ke masjid tapi dalam hatinya terdetik, alangkah baiknya kalau orang tengok aku macam ni. Adakah bila terlintas hatinya macam tu dikategorikan sebagai orang yang munafik Ustaz? Silakan. Yang pertama kita kena lihat pelaku, maknanya orang yang melakukan ibadah. Yang kedua orang yang menyaksikan orang melakukan ibadah. Jadi dua-dua ni perlu ada hati. Maknanya perlu hadirkan hati. Dua-dua ni orang Islam. Perlunya adanya iman, orang yang buat amalan itu pun ada iman, dan orang yang melihat orang yang buat amalan ibadat itu pun kena ada iman. Kalau tidak, nanti akan jadi berbagai-bagai tafsiran, interpretasi yang orang kata yang tak elok, yang negatif. Tengok nampak serban lilit, kemudian janggut, macam Wali Songo dia kata. Kan? Tengok anak menyongor je. Nampak contoh. Tuduh pula anak pula. Padahal bapak mungkin dia dah bagi nasihat pada anak. Mungkin dah tegur itu ini apa semua. Tapi anak mungkin tak dengar cakap umpama. Jadi ujian bagi si bapak tadi. Kita yang menyaksikan, bila tidak ada iman, cepat kita tadi nampak. Dia ada mengumpatnya, macam-macam lah. Dia mula fitnah. Tapi dia tak tahu hakikat yang sebenar tadi. Macam saya kata tadi, baik pelaku yang melakukan ibadah dan yang kedua, yang menyaksikan. Sebab ibadah ada dua kan. Ibadah yang disebut ibadah mahdah, yang khusus. Yang kedua, ibadah ghair mahdah. Ghair mahdah ni maknanya apa juga yang kita kata kalau adatnya boleh kita katakan sebagai dia boleh jadikan pahala. Makan, adat, tapi dapat pahala bila mana kita buat
Ataupun kita makan tadi betul-betul ikut adabnya, ada bismillah, makan kerana nak hidup, bukan hidup kerana nak makan. Itu contoh. Dia artinya seperti tadi, memang kita tak dapat nak lari daripada tafsiran, cemuhan orang dan macam-macam. Biasalah nak buat baik. Kita pakai tudung elok pun orang kata, kita tak pakai tudung pun orang kata. Kita semayang pun orang kata, tak semayang pun orang kata. Jadi artinya apa dia? Kita dengan Allah. Itu betul. Kita buatlah. Apa pun orang nak kata, katalah. Kita berubah. Kita pakai tudung. Kita pakai niqab. Umpama contoh. Orang nak kata, katalah. Yang penting aku tak buat jahat. Yang penting aku tak buat maksiat. Yang penting aku tidak melakukan bertentangan dengan syarak. Kau itu macam kita bangun tengah malam. Orang nak kata apa, katalah. Alah, nak nunjuklah dai hitam, lekuk dan sebagainya, sembahyang tahajud kuat. Bukan dia yang nak dai hitam. Melainkanlah kalau kita beramal solat malam, ambil arang, tenyih dekat dahi. Yang tu tujuan nak menunjuk-nunjuk. Ini memang kita buat. Tapi orang dah memang macam tu. Bila kita sujud ni lama, memang kalau kita sujud lama, dahi ni dia akan jadi hitam terpelekuk. Ada orang yang tak hitam, tak apalah. Jangan pula yang tengok tadi, dia sembahyang malam kuat. Dia tengok kawan. Ya, kemudian dahi hitam, aku sembahyang malam kuat tapi tak hitam dahi macam kawan aku sebelah. Maknanya bukan niat kerana Allah, niat nampak. Nak dilihat tadi. Makna kalau nak hitam juga ambil arang tenyih senang. Begitulah lebih kurang. Tuan-tuan sekalian. Kita lihat tadi ya. Luaran pun penting, dalam pun penting tadi. Ya, betul. Ya. Cuma tadi bila mana kita nak buat tadi, biarlah kita kerana Allah. Bila kita kerana Allah, yang lain-lain tadi senang kita tepis. Ya, kita tepis gitu je. Sebab kita tahu, Allah yang tahu hati aku, dan aku beribadat ini bukan kerana manusia, bukan kerana makhluk, bukan kerana yang lain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang nak kata menunjuk sana, menunjuk sini, tapi hakikatnya aku tak menunjuk. Sebab itu aku nak menzahirkan. Kita tengok bagaimana Rabi'atul Adawiyah menafsirkan zahid. Zahid ni zuhud, orang yang zahid. Ketika mana ada pria, lelaki-lelaki yang menghampiri Rabi'atul Adawiyah. Lalu kata lelaki ini kepada Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya Allah mencela orang yang ada dunia. Maknanya orang ni kaya, orang ni ada kereta. Jadi satu lelaki ni kata, ni orang macam ni Allah cela. Rabi'atul Adawiyah meletakkan zahid ni, jangan kita buang dunia, tetapi kita lebihkan akhirat. Itu maksud zahid. Dan ada 3 maksud zahid yang sebenarnya. Ada orang yang langsung tak nak ambil dunia, langsung dicampak dunia, dia nak akhirat. Yang kedua ni, dia ambil juga dunia tetapi tidak banyak, dan akhirat itu yang lebih banyak. Bila mana satu orang lelaki tadi sebut begitu, lalu kata Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya kalau orang yang ada hati, maka dia tidak akan cakap begitu. Maknanya dunia bagi dia tak ada keperluan. Kalau orang yang ada hati, ertinya sifat zuhud ni bukan maksud kita campak dunia habis-habisan tak. Rabi'atul Adawiyah sendiri orang yang zuhud, wali Allah, wanita. Dan bila mana disebut begitu, ertinya apa dia? Kita faham sesungguhnya ya, kalau kita semayang, kalau kita pakai dengan pakaian baru, salah ke tidak? Tak salah. Walaupun dunia, kita ambil juga sebab Nabi suka. Biarlah kita bersih. Kalau kita tak kaya, tak beli pakaian baru bertukar-tukar sebulan sekali. Tapi kita basuh umpamanya. Kepiah yang kita pakai umpamanya nak semayang. Ya? Daripada kepiah atas sampai bawah. Kan? Nah, maka kita basuh, kita nak bersih. Maka biar kita katakan, aku ni nak buat sesuatu yang Allah nak terima. Kemana kita tahu bahawa inilah antara jalan-jalan yang nak menjadi asbab ibadat aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, dia tidak akan mengenepikan, tidak akan meminggirkan dunia. Dia tidak akan mengatakan bahawa yang ni aku tidak perlu dah. Sebab dia ambil juga macam tu juga. Bila kita nak melakukan ibadah, buatlah kerana Allah. Orang nak kata apa, katalah. Yang penting tadi, dia buat ibadat tu, luaran dia, kemudian dalam pun dia ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keikhlasan ini Allah sahaja yang tahu. Walaupun kita tadi tampak buat ibadat yang banyak, belum tentu Allah nak terima. Takut kita tidak ikhlas. Tapi kadang-kadang ada orang hamba Allah yang terpencil. Dia buat ibadat ikhlas dengan Allah. Tetapi tengok bagaimana akhirnya Allah melihat dirinya dan mengiktiraf diri dia. Kita ambil contoh akhirnya da'i, tuan-tuan sekalian. Kita katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat senior, sahabat Nabi yang paling kanan. Artinya orang yang kedua masuk Islam lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, dia masuk Islam sekitar umur dia 38 tahun begitu, dan duduk pula di Mekah pada waktu itu 13 tahun. Baik, kemudian baru berpindah ke Madinah. Amalannya lebih kurang sekitar 11 tahun. Semayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, yang dilakukan amalan betul-betul dalam hidup dia, umurnya sama dengan umur Rasulullah 63 tahun. Amalannya lebih kurang 11 tahun. Tapi Nabi kata apa dia? Kalau dihimpunkan iman seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, kemudian timbang ya, dengan iman yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pasti kata Nabi, iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat lagi daripada iman seluruh umat yang ada. Walhal kalau kita punya umur nak dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, kita daripada akhir balik dah Islam sampai umur kita 70 tahun. Sayyidina Abu Bakar hanya 63 tahun. Kita berapa punya umur kita ada? Daripada umur 15 tahun sampailah umur 70 tahun. Banyak tu. Ya, lebih kurang sekitar 55 tahun. Tolaklah kita tidur 1/3 berapa tahun. Ya, ada baki lagi lebih kurang, kita kata dalam 40 tahun begitulah. Nak sebutnya 40 tahun kita punya umur, Sayyidina Abu Bakar 11 tahun. Tetapi Abu Bakar ibadatnya ada, dikatakan tadi, kolaborasi ataupun sinkronis dengan imannya, iman dengan amalannya, walaupun 11 tahun, berat lagi timbangan amalan iman Sayyidina Abu Bakar nak bandingkan dengan kita, tuan-tuan. Inilah ya, orang kata natijah daripada amalan ibadat hati kita, hubungan kita dengan Allah yang kuat. Di samping itu juga, maka kita kuat juga di dalam perkara ibadah. So persepsi, interpretasi, tafsiran orang, cemuhan orang, dan apa juga sangkaan orang yang tak baik pada kita, kita reda sebab kita tahu lillahi ta'ala, semuanya aku buat ya, semuanya itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalas, kita kata, maka insya-Allah mudah-mudahan itulah amalan yang terbaik. Betul tu Ustaz, penjelasan yang sangat baik. Jadi kita kena kuatkan hati kita dan kuatkan juga amalan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak menutup tirai di TV3, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jadi kembali selepas ini dalam rancangan kita, iaitu tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kembali bersiaran selama 30 minit lagi di TV9. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, suka saya nak ingatkan topik perbahasan kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan ibadah lisan dan juga hati yang dikupas oleh Ustaz Halim Din. Dan sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan yang tuan-tuan hadapi, boleh hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 0111233680 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan tanpa membuang masa lagi, Ustaz, sudah bersedia Ustaz untuk soalan yang seterusnya? InsyaAllah. Baik, insya-Allah Ustaz. Kita akan ke soalan yang seterusnya daripada WhatsApp, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya Haji Yusof daripada Changlun, Kedah. Saya difahamkan bahawa dosa belum tercatat sekiranya hanya berniat nak buat dosa dan maksiat. Tapi pahala akan tercatat hanya dengan niat melakukan kebaikan sekalipun belum dilaksanakan. Kemusykilan saya ialah kenapa pula ada kategori dosa hati seperti hasad sedangkan ia tidak pun terlaksana secara amali.
Terima kasih kepada Haji Yusof daripada Changlun Kedah kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, kenapa pula ada kategori dosa dosa hasad sedangkan ia tak dilaksanakan secara amali, padahal dikatakan kalau kita berniat jahat di dalam hati tidak lagi dicatat dosanya. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hati kita disebut sebagai tadi satu amalan hati. Kita menghidupkan dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Banyak antaranya kalau kita katakan sebagai sabar, sifat sabar, kemudian syukur, kemudian kita zahid, kemudian apa lagi kalau kita katakan dalaman berbagai-bagai lagi lah qanaahnya. Dan bila mana yang kedua pasangannya dalam hati juga ada di situnya himpunan sifat-sifat mazmumah ataupun sayyi'ah ataupun dalalah yang dibenci, yang dikeji. Di antaranya apa dia? Hasad, hasad dengki, kemudian tamak haloba dalam hati ni. Kemudian pemarah, itu yang ada di dalam hati jiwa kita yang bertentangan dengan sifat mahmudah. Kalau disebutkan tadi dari sudut amalan yang kita belum buat lagi, kita dah niat dah, maka rahmat Allah, umat Rasulullah akhir zaman ni niat je dah dapat pahala. Tapi jangan niat aja 10 tahun niat nak baca Quran lepas subuh. Tak jadi kan. Aku lepas subuh ni nak baca Waqiah ni, lepas subuh aku nak baca Yasin. Dia niat tu kira dah 10 tahun. Tak jadilah. Walaupun dapat pahala tapi kena laksanakan jugalah kan. Dan bila mana kita ada niat untuk buat dosa maksiat, umpama contoh na'udzubillah min zalik, kita nak minum arak. Lepas subuh ni aku nak minum arak lah. Na'udzubillah min zalik. Dia tak minum arak lagi, baru niat. Maka tidak dikira berdosa. Ini pun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Rasulullah akhir zaman. Cuma bila mana disebutkan tadi, kenapa ada dosa hati? Bila mana riak, kan itu dalam hati. Tiba-tiba riak, disebut oleh Nabi tadi, sikit je riak, maka sudah jadi syirik. Menyekutukan Allah. Maknanya inilah yang perlu kita bersihkan bila mana Allah sebut qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Di antara dalam surah Al-A'la ayat 13-14. Bila mana Allah sebut beruntunglah kamu, yakni bagi orang yang tazakka, menyucikan hati daripada kekotoran. Qad aflaha man zakkaha. Sama juga beruntung bagi orang yang menyucikan jiwa. Sebab ni dalam hati kita tuan-tuan, qalb, inilah tempat bersarangnya. Kalau kata syaitan tu nak bersarang di lubuk hati, waktu mana kita nak mengerjakan ibadat solat, nak berwuduk, nak solat, ada syaitan yang dinamakan sebagai syaitan khanzab. Dia mengganggu di dalam hati kita. Nak ambil semayang, ada was-was. Sampai nak dekat setengah jam ambil semayang tak selesai. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Ambil apa dia? Wuduk basuh muka. Nak dekat 20 kali basuh muka. Was-was. Syaitan khanzab ada di dalam jiwa. Tengah semayang dia kacau tadi. Akhirnya kita lupa 4 ke 3 rakaat. Nampak? Ini. Kalau katakan tengah semayang pun ada syaitan, bermakna di luar semayang lagilah tuan-tuan. Kalau nak sebutnya, gangguan ni mesti ada. Kan itu Allah suruh kita supaya bersihkan hati sungguh-sungguh daripada sifat kotor ni. Sebab apa dia? Sifat kotor ni daripada hasad dengki. Hadis tadi kata wa tahassuda hatta yakunal bari. Kamu ada hasad dengki dalam hati kamu, yang kata iri hati, hasad dengki, dia akan boleh jadi terjemahnya kepada pembunuhan. Dia buat jahat, santau cara halus, sihir cara halus pada orang. Tak tahu apa yang dia dengki. Orang lebih dengan dia tadi dia dengki. Orang lebih daripada dia pun dia tak boleh. Orang berdakwah pun dengki. Berapa ramai ustaz-ustaz kena santau. Betul. Berapa ramai pendakwah kena sihir. Termasuk diri saya pun. Secara orang kata secara jelasnya pun pernah disihir, disantau. Akibat daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Bukan senang nak hadapi. Ada yang disantau ustaz sampai meninggal dunia, sampai mati. Dia buat, nampak? Daripada dalaman ni boleh jadi luaran. Itu yang bahaya. Sebab itu Allah tegah. Maknanya tadi, kalau istilah ni ada dosa hati, maka jangan kamu buat. Kalau ada riak, itu dosa hati. Kalau ada hasad dengki, itu dosa hati. Sebab orang tak nampak. Boleh bersembang tuan-tuan. Macam saya dengan Da'i Fahmi bersembang elok. Kan? Bila tanya, okey jawab. Kita tak tahu belakang.
Betul. Kan? Ustaz Alim Din contohlah dah ya. Contohlah. Dia ni aku geram betul lah. Syek-syek dia je masuk TV. Contohlah kan. Ada juga kadang-kadang. Ya, daripada ustaz pendakwah pun kadang-kadang macam tu. Ada bukan kalau tak banyak pun sikit. Tak habis-habis muka ni. Contoh, muka aku bila lagi nak masuk? Contohlah. Benda macam ni tuan-tuan, kita tak boleh nak kata pada orang yang bawah. Kadang-kadang lagi tinggi ilmu dia, kadang-kadang lagi sebab tadi hasutan tu datang daripada syaitan. Kerana itu lagi tinggi kita punya kedudukan. Sebab itu Nabi suruh kita perbanyakkan zikir sebab dia menjadi junnah perisai pendinding daripada tadi nak masuknya sifat mazmumah. Kita lagi diuji oleh Allah, lagi tinggi ilmu kita lagi diuji oleh Allah. Luaran tak ada masalah. Kita tahajud kuat baca, tapi dalaman dia kacau. Yang ni kita takut ni. Kita bergelar tok guru, gelar ulama. Jadi macam-macam. Sebab itu ada istilah ulama su', ulama jahat, ada istilahnya ulama akhir, ulama yang baik. Sebab apa dia? Ada ulama yang jahat sebab ni hati dia tak bersih sebenarnya. Ataupun yang keduanya Allah uji nak tengok. Kalau betul dia ikhlas dengan agama, maka aku nak tengok dalaman dia bagaimana. Hati dia. Sebab itu berapa ramai kita hari ini yang mana dosa kita tanggung hari ini, dosa hati, dosa dalaman. Dalaman ni cukup payah kita nak orang kata nak hilangkan sifat-sifat seumpama hasad, dengki, riak dan sebagainya tadi. Luaran kita boleh lagi, ya. Tapi kalau dalaman, Allah, yang ni kita takut ni. Kan itulah tuan-tuan. Yang bila disebut dalam apa dia hadis pun Nabi sebut, maknanya kita disuruh oleh Nabi supaya kita perbanyakkan zikir, ya. Supaya apa dia, zikir ini boleh mengeluarkan segala kekotoran. Ya, ada dua di antara kalimah yang Nabi kata dua kalimah ni ringan tapi timbangannya berat esok di akhirat. Apa dia kalimah tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berat timbangan esok di akhirat. Kenapa? Maha suci Allah dan pujian bagi Allah. Semua nampak kita serah pada Allah. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang azim, yang hebat. Jadi kita buang daripada sifat-sifat yang lemah kot. Kalau kita rasa Allah itu tak nampak, Allah tak dengar, kita buang. Kita dengan zikir tadi, kita boleh nyahkan dan kita replace, gantikan dengan sifat-sifat mahmudah. Kalau kita iri hati dengan orang punya kelebihan ataupun kita iri hati dengki dengan kekayaan orang, maka kita kena qanaah. Qanaah ni kita kena rasa cukuplah apa yang ada. Barulah kata Ali bin Abi Talib, orang itu dikira orang yang bertakwa. Al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaah bil qalil wal istiqdad lahu al-yaumil akhir. Empat kata Sayyidina Ali takwa yang kamu kena ada. Yang pertama al-khauf minal jalil. Bila kamu takut hanya kepada Allah, secara langsung kita dah hindari ataupun bersihkan hati kita daripada hati Tuhan. Maknanya apa dia? Kita tak nak letakkan kita di seumpama Tuhan, tapi kita nak hati kita yang sebenarnya hati Allah, kita takut kepada Allah. Yang kedua yang disebut wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan dalam Quran. Buat kerana Allah ikhlas. Yang ketiganya wal qanaah bil qalil, takwa itu kamu rasa cukup walaupun tak banyak rezeki, benda banyak itu kita terima, jangan kita tamak. Itu maksud dia. Yang keempat akhirnya yang disebut isti'dad lahu yaumil akhir, kita ada preparation, persediaan, persiapan tuan-tuan. Untuk apa? Untuk yaumil akhir, hari pembalasan, hari akhirat nanti. Kalau inilah kita buat, insya-Allah ya, kita dapat buangkan segala yang kekotoran yang disebut menyatakan bahawa seumpama dia adalah Tuhan. Ini kita nak kena buang. Sebab itu adalah di antara dosa yang disebut di antara syirik khafi, riya, ya, kemudian ujub pada diri, sum'ah, ya, kemudian apa lagi? Ya, dia ada tadi hasad, dengki pada orang dan juga ada dendam. Yang ni kita kena buang. Sebab kekotoran ini Allah tidak terima. Kerana itu dia dikira sebagai dosa hati. Luaran Allah boleh ampuni. Tapi dalaman ni dia kadang-kadang datang, kemudian keluar, datang, kemudian masuk, datang, masuk. Sebab itu banyakkan juga berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati aku, dan engkau tetapkanlah aku dengan atas agamanya, dan jangan engkau bolak-balikkan hati aku setelah mana engkau beri hidayah. Yang satu lagi doa yang kita doa, Allahumma rabbana hab lana, Allahumma rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Yang tu doa, ya Allah jangan kau bolak-balikkan hati aku setelah mana engkau beri hidayah pada aku, kekalkan, tetapkan. Dan yang satu lagi tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tetapkan hati dan ala dinik, dan atas ketaatan di dalam perkara agama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, penjelasan yang sangat baik. Pentingnya untuk kita buang perasaan hasad dengki ini, kerana perasaan hasad dengki ini adalah menjadi asbab kisah Habil dan Kabil di mana membunuh saudaranya disebabkan perasaan hasad dengki ini. Jadi cuba kita perlahan-perlahan kurangkan dan hilangkan terus perasaan hasad dengki daripada hati kita. Jadi insya-Allah Ustaz dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik Ustaz, dah gilas blok dah kira Ustaz. Lagi 15 minit lagi kita nak habis Ustaz. Jadi kita tak nak buang masa lah Ustaz ya. Kita nak terus meraihkan soalan penonton kita daripada Facebook, daripada Laila Dila Rosa. Sedap namanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang saya hormati. Adakah zikir juga merupakan ibadah hati dan lisan ini? Kerana ianya merangkumi dua perkara sebutan, yakni zikir lisan dan ingatan, yakni zikir hati terhadap Allah dan perkara yang berkaitan dengannya. Bagaimanakah untuk menerapkan amalan ini agar menjadi kelaziman dalam beribadah dan sentiasa mengingati Allah dengan zikrullah agar kelak meraih ganjaran serta pahala? Terima kasih kepada Laila Dila Rosa kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, boleh saya simpulkan soalan dia, bagaimana kita nak tingkatkan amalan kita dengan zikrullah ini Ustaz? Silakan. Terima kasih Da'i dan yang bertanya. Dalam Quran disebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kamu dengan mengingati Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Tak tenang pun tenang, dan bila tenang lagi kita rasa tenang. Bila kita banyak berzikir. Di antara tadilah yang saya sebut tadi, subhanallahi wa bihamdih, itu juga di antara amalan hati yang kita nak hidupkan hati kita. Maha suci Allah ya, dan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak. Kalau kita katakan amali lisaniyah ya, amalan lisan kita yang kita boleh sebut dengan banyak zikir. Kalau kita kata Quran, itu di antara yang terbaik. Hari-hari kita boleh khatam Quran. Contoh Imam Syafi'i sehari 2 kali boleh khatam Quran. Itu amalan dia. Itu kita kata hidup hati dia. Zikir yang disebutkan tadi, amalan hati pun dia, zikir hati pun dia. Sebab bila dah baca Quran, yang katakan amalan daripada lisan, zikir. Kemudian dalam hati pun dia terus menerus akan mengingati Allah. Begitu jugalah kita bila kita nak makan, kita baca bismillah, bermakna kita ingat Allah. Itu kita sudah hidupkan kita punya hati kita. Kalau kita makan tak sebut bismillah, maknanya hati kita tak hidup. Jadilah kita bukan kita makan tu hidup, akhirnya jadi hidup itu untuk makan. Sebab kita tidak bismillah. Contoh masuk tandas, kita baca doa minta lindung daripada syaitan, syaitan yang keji. Begitu juga keluar daripada tandas, kita zikir alhamdulillah. Maknanya zikir jadikan sebagai satu kebiasaan. Mendapat satu nikmat, kita sebut alhamdulillah. Bila tengok yang menakjubkan,
Kita pergi negara orang melancong. Musim Covid ni tak boleh lah. Kan? Mungkin sebelum ni kita pergi, kita tengok, lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Contoh, kita tengok gunung-gunung di New Zealand ataupun di Switzerland, kita tengok tasik yang cantik. Kita pun sebut subhanallah. Hati kita hidup. Bermakna bukan setakat kita memandang, tapi kita ingat bahawa ini semua kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang menjadikan burung terbang, yang menjadikan pantai yang indah. Subhanallah. Kita melihat sesuatu, katalah musibah, kemalangan ataupun banjir besar. Masya Allah. Nampak? Kita ingat Allah yang mengkehendaki. Begitu juga kalau kita dengar satu berita kemalangan, musibah, orang beritahu fulan-fulan meninggal dunia, diajar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat Allah. Itu zikir. Cuma letak pada diri kita. Kita nak sebut ataupun tidak. Kita memandu. Bermula kita memegang steering kereta lah ataupun motor. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi itu pun zikir, ingat Allah. Nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Kita pun ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selepas bangun tidur, banyak tuan-tuan. Banyak sungguh. Kerana itu juga ya, Nabi kata ucapkanlah juga la ilaha illallah, tahlil. Kenapa? Maka orang yang banyak bertahlil, mengucap la ilaha illallah, orang yang bahagia dan akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Hadis Bukhari. Ucapkan banyak la ilaha illallah, ini zikir. Nak hidupkan hati kita, bahkan kita dapat kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Begitu juga Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata ucapkan ucapan zikir la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud? Tidak ada daya dan usaha kekuatan melainkan Allah. Nabi kata ia merupakan sebahagian daripada harta karun kamu nanti berada dalam syurga. Allahu akbar. Perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Semua ada ganjaran. Semua yang kita sebut dengan lisan ini amalan lisaniyah, tetapi diturun ke hati. Hati kita akhirnya apa kita kata? Aku ni terlalu dhaif. Ya. Bila kita tahlil la ilaha illallah, kita sebut Allahu akbar, terlalu kerdil kita di sisi Allah. Siapalah kita yang kita nak derhaka pada Allah? Kesemuanya ini nak mendidik jiwa, dan sekaligus tadi hati kita tadi yang disebut akan jadi tenang dan senang. Nampak? Ada hutang pun jadi tenang, kan? Tak ada hutang pun ya lagi tenang. Dan juga kita jangan lupa zikir itu juga daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Baitulah orang yang semayang, maknanya orang yang banyak berdoa. Masuk pula semayang sunat malam pula dengan tahajud, dengan taubat, dengan hajat, dengan witir. Allah. Bulan Ramadan tarawih pula lagi. Dengan Quran tadi pula lagi dia khatam, lagi dia baca. Semuanya itu adalah kita katakan sebagai satu amalan ya, lisan dan kombinasi juga daripada hati. Bila sebut dengan lisan, insya-Allah dia datang pada hati juga. Sebab kita tahu maksud. Takkan Allahu Akbar kita tak tahu maksud. Takkan Subhanallah kita tak tahu maksud. Alhamdulillah. Kita kesampingkan. Bila kita sebut, Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Jadi apa yang kita kata kita hebat? Tak. Allah yang hebat. Jadi bila mana kita memuji Allah, semuanya itu Allah yang punya. Mana ada kita punya? Mana ada kita punya? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Nampak? Semua Allah yang punya. Harta kekayaan semua. Cantik kita. Takat mana kita rasa body kita cantik lah kalau orang perempuan. Beria sangat. Kan? Nak memperagakan kecantikan tubuh badan. Sebab Imam Ghazali kata, riak itu datang daripada tubuh badan. Dia nak menunjuk-nunjuk. Riak, tubuh badan cantik, langsing dan sebagainya. Begitu juga riak itu dilihat pada ucapan. Ucapan pun boleh jadi riak. Ini yang kita kena buang ni, mazmumah. Walaupun nampak, tak ada apa-apa ucap. Tapi dia boleh jadi riak. Kalau dapat mikrofon nak dekat 2 jam, tapi kita tak boleh dah, kita dalam secara langsung dalam tanya ustaz pegang mikrofon. Tapi kadang ada orang tak boleh dapat mikrofon sampai orang dah jemu dah, bila lah orang tu nak berhenti tak berhenti lagi. Dia jadi riak di dalam ucapan. Dia ingat bajet bagus, contoh gitulah. Riak dengan banyak pengaruh pun jadi riak juga. Ini benda yang kita kena buang.
Ya. Jadi bila mana kita banyak zikir, kita tak akan rasa ucapan kita jadi riak, tubuh badan kita jadi riak, pakaian kita jadi riak, banyak pengaruh kita jadi riak. Ini yang jenis-jenis riak ataupun sifat yang mazmumah yang kita perlu hindarkan. Daripada mana? Daripada hati. Kita banyak berzikir tadi, insya-Allah. Jadi senang kita menukarkan sesuatu yang keji kepada yang terpuji. Itu dia punya pasangan dia. Yang terpuji ni yang kita nak. Tapi bukan mudah, tuan-tuan. Bukan senang kita nak dapat. Memerlukan ikhtiar, usaha, effort siang, malam, pagi, petang. Tu tak boleh tinggal solat 5 waktu dan amalkan juga perkara-perkara yang sunat. Jangan tinggalkan sebab dia membantu mengukuhkan perkara fardu, kembang kali ada kekurangan dan sebagainya. Jadi inilah sunat-sunat ini kita laksanakan. Ini untuk akhirnya, apalagi di antara kata Nabi SAW, bila mana hati dengan lisan ni, sesungguhnya lisan ini menjadi penyebab banyak orang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Takut dengan sebab lisan. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, jagalah kamu dua ni. Nabi kata yang pertama, lidah kamu, lisan. Banyak lakukan dosa. Yang kedua, di antara celah kaki kamu ataupun celah peha, dua peha kamu, iaitu kemaluan. Kamu jaga lidah kamu, kata Nabi, kemudian kamu jaga kemaluan kamu. InsyaAllah kamu jaga dua-dua ni, mudah-mudahan kita beratnya Nabi nak, Allah nak masukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi. Wallahu alam. Masya-Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-samalah kita didik diri kita. Mungkin sebelum ni kalau kita nampak benda cantik, wah cantik gila. Kalau kita nampak benda yang buruk, aduh. Kalau kita ubah perkataan daripada perkataan aduh, ubah kepada istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau cantik, cakaplah subhanallah. Ubah perkataan tu daripada hari demi hari, insya-Allah kita akan terbiasa dalam kehidupan seharian kita dengan zikrullah daripada awal kita bangun sehinggalah kita tidur. Jadi insya-Allah Ustaz, mungkin Ustaz boleh simpulkan sedikit tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan ibadah lisan dan hati. Dipersilakan Ustaz. Baik, apa yang disebutkan tadi, yang ibadah hati itu kita menghidupkan hati kita, maknanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Pada hati, pada jiwa kita, connection yang dalam ni yang paling kuat, ya. Dan nak datang keburukan pun yang kuat juga daripada dalam. Semayang tapi kenapa kuat fitnah orang? Contoh, semayang tapi kuat mengata orang. Semayang tapi mulut ni tak jaga. Itu pun. Sebab itu kita kata tadi, ya, biar kita sinkronis. Maknanya dia ada iringan. Maknanya kalau hati itu baik, insya-Allah lidah pun jadi baik. Lidah baik, maka hati pun insya-Allah akan jadi baik. Ya, maknanya luaran itu menggambarkan dalaman. Itu dari sudut amalan lisaniah. Dan kalau kita sekiranya buat dosa, maksiat dan sebagainya, kan disebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu istighfar. Jadi kita banyakkan istighfar, sebab kita tahu kita adalah manusia nasia ni pelupa. Kejap-kejap kan kita lupa dah buat salah, lalai balik. Kadang-kadang kita ingat, kemudian lalai balik, biasa. Tapi jangan lupa, perbanyakkan istighfar ini juga adalah ibadah lisaniah. Bila kita istighfar, sekaligus kita mengakui kita melakukan dosa yang banyak. Antaranya, cerita sikit dalam setengah minit tak sampai ni, bila mana Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dia tidur di sebuah rumah pembuat roti. Dan bila mana dia tidur di sebuah rumah pembuat roti tadi, dia dengar pembuat roti ni selalu zikir, kemudian berdoa, kemudian istighfar. Lalu dia kata, bagaimana kamu mengamalkan istighfar ni? Dia kata, selalu saya istighfar, Allah makbulkan doaku. Bila mana aku istighfar, Allah makbulkan doaku. Cuma satu, keinginan aku nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang hebat. Rupanya pembuat roti ni tak tahu yang datang rumah dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal maknanya kata betul lah dalam hati dia. Sesungguhnya ya, senjata istighfar ni, doa dimakbulkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kita perbanyakkan istighfar dan macam-macam lagi lah. Orang kata apa dia, ya, orang yang istighfar ni banyak kelebihan. Dan begitu juga tadi, amalan hati kita jangan kita lupa, iaitu kita zikir dan kita jadikan sebagai senjata bagi orang yang beriman dengan memperbanyakkan ingatannya kepada Allah, insya-Allah. Semestaqim, kemudian kita kekal. Wallahu alam.
Itu di antaranya. Kesimpulan itu, dengan kesimpulan itu maka berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu ibadah lisan dan hati. Dan terima kasih juga kepada Ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan jangan lupa untuk saksikan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.